Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ini kita telah diterangkan tentang apa dimaksudkan tentang pentadsiran bilik darjah. Untuk kali ini kita akan membincangkan tentang merungkai standard. Okey, sebelum kita menerangkan tentang merungkai standard, kita lihat dulu tentang kerangka modul bimbingan instruksional. Okey, sebenarnya yang kita lihat, kerangka modul bimbingan instruksional terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu perancangan PDP, persediaan PDP dan pelaksanaan PDP. Okey, kita akan lihat kepada perancangan PDP, di mana dalam rancangan PDP, ada 3 perkara yang perlu kita fokuskan dan perlu kita kenal pasti, iaitu realiti semasa, matlamat dan strategi pengajaran. Di mana ketiga-tiga perkara ini adalah sangat penting dalam merancang PDP yang berkesan. Okey. Pertama, kita akan kenal pasti realiti semasa dalam PDP, di mana untuk mengenal pasti realiti semasa dalam PDP ini adalah berdasarkan kepada elemen The Big Four. Okey. Dalam elemen The Big Four ni adalah terdapat 4 perkara, iaitu pertama ialah tingkah laku. Adakah pengurusan bilik darjah dalam kawalan kita? Okey, kita sebagai seorang guru perlu mahir dalam mengurus bilik darjah dan mengawal pelajar-pelajar kita di dalam kelas. Okey, dan yang kedua ialah kandungan. Adakah guru memahami kandungan dan menyediakan rancangan dan memahami maklumat mana yang lebih penting dalam DSKP? Okey, sebagai seorang guru, kita perlu mahir dan kita perlu faham kandungan yang ada di dalam DSKP supaya perancangan yang kita buat adalah berkesan dan sampai kepada pelajar-pelajar kita. Okey, dan seterusnya ialah pengajaran. Adakah guru menggunakan amalan pengajaran yang menjamin setiap murid menguasai kandungan? Okey, adakah kita sebagai seorang guru mahir di dalam amalan pengajaran kita seperti strategi pengajaran, pendekatan kita dan juga teknik-teknik pengajaran supaya apa yang disampaikan di dalam kelas dapat diterima oleh murid sepenuhnya. Okey, dan yang terakhir sekali ialah pentaksiran formatif. Di mana pentaksiran formatif ini dilaksanakan sepanjang pengajaran guru di dalam kelas. Okey, di mana dia digunakan untuk menilai sama ada pelajar kita menguasai pengetahuan dan kemahiran yang ada di dalam DSKP. Okey, dan yang kedua ialah kita kenal pasti matlamat. Iaitu matlamat yang ingin kita capai ataupun matlamat yang ingin kita lihat murid kita capai. Okey, dan untuk mencapai matlamat ini ada 5 perkara yang perlu ada dalam matlamat tersebut, iaitu matlamat mestilah powerful. Adakah matlamat ini berbaloi untuk guru memberi fokus ataupun memberi impak yang sebenar kepada murid? Yang kedua, matlamat itu mestilah easy, iaitu ia mudah dicapai oleh murid kita. Jangan ia seperti angan-angan kosong. Dan yang ketiga ialah emotionally compelling. Itu matlamat kita mestilah emosi dia berada di dalam pelajar-pelajar kita. Adakah pelajar kita tadi mempunyai perasaan untuk mencapai matlamat tersebut ataupun tidak? Okey, dan matlamat tersebut mestilah reachable, itu mudah dicapai. Okey, dan dia bukan sukar untuk dicapai dan murid tak dapat capai. Jadi matlamat kita mestilah boleh dicapai oleh murid supaya tidak menjadi sebagai angan-angan kosong. Okey, dan yang terakhir sekali ialah student focus. Matlamat ini memberikan maklum balas sama ada berlaku perubahan terhadap pembelajaran murid. Adakah murid boleh fokus pada matlamat yang kita nak capainya ataupun tidak? Okey, itulah yang dimaksudkan matlamat berdasarkan kepada PEERS. P-E-E-R-S. Okey, dan seterusnya ialah kita lihat backward design. Kita kena kenal pasti
adakah kita punya strategi itu ataupun kita punya pengajaran itu adalah bentuk tradisional ataupun backward design. Okey, sekarang kita nak lihat perbezaan antara tradisional dan backward design. Okey, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan pengajaran dan pembelajaran bentuk tradisional, iaitu kita mulakan dengan menentukan hasil pembelajaran. Seterusnya ialah merancang aktiviti PDP dan juga tugasan yang akan diberikan pada pelajar, dan seterusnya ialah menentukan penilaian. Di akhir sekali ialah menentukan penilaian. Itu dalam pengajaran dan pembelajaran tradisional. Tetapi dalam backward design, permulaannya sama, iaitu mengenal pasti hasil pembelajaran. Yang kedua, dia berbeza dengan tradisional, iaitu dia menetapkan bukti hasilan untuk dinilai. Maknanya di sini guru-guru perlu menentukan instrumen-instrumen untuk menilai penguasaan murid dalam pengajaran dan pembelajaran kita. Dan barulah kita merancang aktiviti pengajaran dan pengajaran kita. Okey, untuk merancang PDP yang bermakna, guru-guru perlulah memainkan peranan mereka. Pertama, guru perlulah menentukan objektif pembelajaran. Ini ialah semasa kita merancang pengajaran kita sebelum kita melaksanakannya di dalam kelas. Okey. Yang kedua ialah kita mesti pastikan terdapat perkembangan dalam pembelajaran murid. Okey, sama ada teknik kita tadi boleh membantu kita untuk mengembangkan pembelajaran murid ataupun terpulang pada guru. Okey. Kemudian yang ketiga ialah menyediakan bahan PDP yang bersesuaian dengan murid. Adakah PDP yang kita sediakan ini bersesuaian dengan murid pada ketika kita mengajar topik tersebut. Okey. Yang keempat ialah mentaksim murid secara holistik. Sebelum ini kita hanya mentaksim murid mengikut pencapaian mereka apabila mereka menjawab soalan. Tetapi untuk PDP ini, PBD ini ialah murid ditaksir secara holistik, iaitu dari segi pencapaian mereka dan juga kita nak lihat sikap dan nilai mereka pada semasa kita mengajar di dalam kelas. Bermakna secara holistik, kita lihat semua sekali. Okey. Dan seterusnya ialah menilai hasil kerja murid. Yang kelima ialah menyediakan pelaporan tahap penguasaan murid. Okey. Dan yang keenam ialah kita memberi ulasan perkembangan murid, kemahiran, sikap dan nilai dia di bahagian ruang ulasan guru dalam template pelaporan, dan seterusnya ialah kita sentiasa berbincang dengan rakan sejawat tentang perkembangan dan kemajuan murid serta melaksanakan tindakan susulan. Itu adalah peranan guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Okey, seterusnya ialah kita lihat di SKP Sains tahun 1. Ini adalah contoh di SKP Sains tahun 1 di mana lajur pertama ialah standard kandungan, lajur kedua ialah standard pembelajaran dan lajur ketiga ialah standard prestasi. Okey, di sini kita nak bezakan antara pengetahuan dan kemahiran yang perlu murid capai, sebab dalam PBD ialah murid perlu memahami atau mahir dalam menguasai pengetahuan dan juga kemahiran. Okey, untuk standard, di dalam standard kandungan di situ kita lihat bahawa bahagian tubuh haiwan itu adalah pengetahuan. Dan dalam standard pembelajaran, tubuh haiwan, paruh, sisik, sirip, berbulu halus, berbulu pelepah, bahagian tubuh haiwan, contoh bahagian yang terdapat pada tubuh haiwan, semua itu adalah pengetahuan. Kemahiran pula ialah mengenal pasti, menghubung kait, menjelaskan, mengiklak dan menjelaskan. Itu adalah kata-kata kerja untuk kemahiran yang murid perlu kuasai selepas pengajaran dan pembelajaran guru. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan standard kandungan yang terdapat pada lajur pertama, iaitu penyataan spesifik mengenai perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam tempoh persekolahan. Itu merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Okey, untuk lajur kedua tadi kita lihat ialah standard pembelajaran. Apa yang dimaksudkan standard pembelajaran ialah penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Dan untuk lajur yang ketiga ialah standard prestasi, di mana ia adalah panduan untuk menaksir pencapaian murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Okey, seterusnya dalam perancangan PDP, kita akan pergi kepada merungkai standard. Ini adalah fokus utama kita dalam slot ini. Okey, dalam merungkai standard ini ada dua perkara yang perlu kita utamakan, iaitu the big idea, itu idea utama, dan juga essential question, iaitu soalan utama. Di mana soalan utama ialah soalan-soalan yang membantu murid untuk membuat keputusan dan mengembangkan idea untuk mencapai idea utama di atas. Dan kita menggunakan backward design. Okey, apa yang dimaksudkan dengan the big idea? Okey, sebenarnya kita tahu ialah the big idea ini adalah satu cara ataupun satu jalan yang berguna untuk kita melihat hubungan. Dia bukan saja sebagai satu pengetahuan, tapi dia boleh untuk melihat hubungan di antara satu pengetahuan kepada pengetahuan yang lain, di mana kita boleh katakan dia adalah sebagai satu kanta untuk melihat sesuatu yang lebih baik. Okey, mengikut Grant McGinn. Okey, ciri-ciri the big idea ialah ciri-ciri the big idea ialah dia mestilah ringkas dan tepat. Biasanya adalah 5 ke 10 patah perkataan. Kemudian yang kedua ialah dia mesti konseptual. Tidak boleh dijawab secara fakta ataupun dengan kenyataan ya ataupun tidak. Murid kena berfikir dan menjawab menggunakan jawapan yang terbuka. Okey, tidak ada jawapan yang salah. Okey, kemudian dia adalah jenis yang terbuka, membolehkan pelbagai perspektif, tidak ada satu jawapan yang betul. Dan yang keempat ialah ciri ialah meluas dan berpanjangan. Idea yang merentas masa dan boleh digunakan kepada bidang pelajaran yang lain. Okey, kita lihat di sini contoh dia tadi. Okey. Dalam di SKP Sains tahun 1 tadi ialah bahagian tubuh haiwan, itu adalah berada di dalam SK, standard kandungan. Okey, yang berada dalam standard pembelajaran itu kemahiran, itu mengenal pasti, menghubungkan, menjelaskan dan mengiklan. Okey, untuk tahap prestasi ataupun tahap penguasaan, yang keenam ialah berkomunikasi tentang peranan murid dalam mencegah haiwan dizalimi hingga mengakibatkan kecederaan pada bahagian tubuh haiwan. Okey, kalau kita lihat di sini, apakah the big idea yang boleh kita cetuskan? Okey. Pertama, kita boleh sayangilah haiwan di sekeliling anda, menghargai keseimbangan alam. Okey, cuba lihat TBI ini. Perkataan ataupun ayat yang kita buat tidak terlalu panjang dan ringkas dan dia adalah sangat umum dan dia ada kaitan dengan TP6 di situ. Okey, kita lihat pula ciri-ciri essential question ataupun soalan utama. Soalan utama ataupun soalan penting yang ditimbulkan daripada idea utama adalah ringkas dan padat. Soalan terbuka yang tidak boleh dijawab dengan ya atau tidak atau hanya dengan mengingat sahaja. Soalan penting yang baik menentukan tindak balas kemahiran berfikir aras tinggi. Contoh di sini ialah, adakah soalan-soalan penting saya berbentuk soalan terbuka? Itu mesti ada di dalam kepala ataupun dalam pemikiran guru. Adakah soalan-soalan penting boleh melibatkan pelajar berfikir?
Adakah soalan-soalan penting akan memerlukan pelajar lebih daripada mengingat maklumat sahaja seperti siapa, apa? Adakah adik utama saya menjawab dengan ringkas dan padat serta berkesan soalan-soalan penting tersebut? Okey, itu perkara yang perlu ada dalam pemikiran guru apabila mereka ingin mencetuskan soalan-soalan utama ni kepada murid. Okey, kita nak contoh dia ialah bagaimanakah cara tumbuhan hidup dengan subur. Okey, jadi murid tidak boleh menjawab soalan itu dengan perkataan ya ataupun tidak. Mereka terpaksa berfikir, bagaimanakah persekitaran yang tercemar boleh memberi kesan kepada kesuburan tumbuhan. Okey, soalan itu jika kita lihat, pelajar kita tidak boleh menjawab soalan ini dengan menggunakan perkataan ya ataupun tidak. Mereka kena berfikir dan baru mereka boleh jawab, dan mereka boleh mengaitkan dengan satu situasi yang lain. Bagaimanakah tumbuhan dapat menyediakan persekitaran yang selesa? Okey, kita lihat kepada DSKP yang mula-mula tadi. Okey, di mana pengetahuan kita ialah bahagian tubuh haiwan. Kemahiran ialah mengenal pasti, menghubung kait, menjelaskan dan mengiklab. Okey, tipi yang kita nak capai ialah tipi 6, berkomunikasi tentang peranan manusia dalam mencegah haiwan dizalimi hingga mengakibatkan kecederaan pada bahagian tubuh haiwan. Apakah EQ yang boleh kita buat berdasarkan kepada tipi 6, pengetahuan dan kemahiran? Okey, kita lihat di situ, bagaimanakah kehidupan tanpa haiwan? Okey, bila kita lihat soalan ini, pelajar kita tidak akan menjawab dengan perkataan ya ataupun tidak. Mereka kena fikir dan seterusnya kita akan soal lagi sehinggalah mereka berjaya mencapai the big idea tadi. Bolehkah manusia hidup sendirian? Mengapakah haiwan penting kepada kehidupan kita? Okey, kepentingan merungkai standard. Okey, kenapa penting kita nak merungkai standard ini? Pertama ialah merungkai standard untuk menentukan dengan tepat apa yang murid tahu, konsep atau kandungan dan boleh lakukan. Apa yang murid boleh lakukan? Apakah kemahiran yang murid boleh buat selepas mereka belajar tentang topik-topik tersebut? Okey, melalui konteks tertentu, apa yang guru akan guna untuk mengajar murid tentang konsep dan kemahiran. Itulah pentingnya merungkai standard ini. Dan dengan adanya merungkai standard ini, guru akan lebih mahir di dalam DSKP. Tidak hanya sebagai tahu bahawa dia adalah rujukan standard sahaja. Okey, dalam proses merungkai standard ini, perkara yang perlu dikenal pasti ialah pengetahuan, itu konsep dan kemahiran yang terdapat di dalam standard kurikulum dan juga standard prestasi. Okey, 3 perkara yang perlu difokuskan, yang perlu guru-guru faham dan perlu guru-guru tahu untuk dimasukkan dalam proses merungkai standard ini. Okey, langkah-langkah merungkai standard. Seringkasnya, langkah-langkah untuk merungkai standard adalah seperti berikut. Pertama, guru perlu kenal pasti bidang dan kandungan mengikut tahap ataupun tahun murid tersebut. Yang kedua, kenal pasti standard kandungan dia. Yang ketiga, kenal pasti standard pembelajaran. Yang keempat, kenal pasti konsep atau pengetahuan apa yang pelajar perlu tahu. Dan kelima, kenal pasti kemahiran, apa yang pelajar boleh buat. Okey, yang ketujuh, kenal pasti idea utama, the big idea tadi, cikgu kena buat the big idea tersebut. Yang ke-8, kenal pasti soalan-soalan penting, soal EQ itu, supaya EQ tadi boleh membantu guru-guru dan pelajar tadi untuk mencapai the big idea. Okey, dan yang ke-9, macam mana untuk membina soalan-soalan EQ tadi daripada idea utama untuk memandu pengajaran dan pentaksiran. Dan seterusnya ialah merancang pengajaran. Okey, ini adalah contoh merungkai standard dan merangkai DSKP untuk 4 mata pelajaran. Di mana terdapat
terdapat 4 mata pelajaran. Sekiranya cikgu nak merungkai dan merangkai, guru-guru boleh merungkai dan merangkai 2, 3 ataupun 4 mata pelajaran. Bukan satu mata pelajaran saja dan boleh lebih. Okey, dan untuk merungkai 4 mata pelajaran, cikgu boleh bahagikan kepada 4 bahagian. Iaitu sekiranya cikgu menggunakan subjek sains, matematik, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, cikgu bahagi kepada 4 bahagian dan bahagian tengahnya adalah the big idea, merangkumi keempat-empat subjek tersebut. Okey, dan setiap bahagian subjek tersebut atau sains, matematik, BI dan bahasa Melayu ini terdapat standard kandungan untuk mengikut tahap murid yang cikgu nak mengajar dan juga standard prestasi. Maksudnya setiap bahagian subjek ini mesti ada standard kandungannya dan ada standard prestasinya. Okey. P di situ ialah pengetahuan, K di situ ialah kemahiran. Sini kemahiran ni berada dalam standard SK dan juga dalam SP. Okey, inilah contoh merungkai standard untuk 4 subjek. Subjek sains, matematik, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okey, untuk tahun 5. Cuba cikgu lihat di sini ya. Terdapat di bahagian tengah ni adalah the big idea. The big idea ni boleh dalam bentuk kosakata, boleh dalam bentuk gambar dan boleh berbentuk ayat. Apa-apa ayat yang cikgu nak buat. Okey, tetapi mestilah ringkas dan merangkumi keempat-empat subjek. Okey, ini adalah EQ-nya. Okey, ini adalah contoh kedua, merungkai dan merangkai di SKP untuk 4 mata pelajaran. Okey, di tengah ni adalah the big idea. Okey, kemudian bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga dan bahagian keempat ada diisi oleh keempat-empat subjek pada tahap yang sama. Kalau cikgu buat untuk tahap 1, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan matematik mestilah pada tahap yang sama. Okey, ini adalah contoh merungkai di SKP untuk satu mata pelajaran. Kalau cikgu menggunakan satu mata pelajaran, cukuplah setakat cikgu menggunakan jadual saja. Iaitu cikgu tulis hasil pembelajaran apa dia, kemudian the big idea, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. EQ-nya ialah pentingkah keadaan timbul dan tenggelam dalam kehidupan kita. Okey. Ini adalah kemahiran yang kita nak capai dan pengetahuan dalam ni adalah SK kita, standard kandungan. Okey, kemudian yang ini adalah standard pembelajaran kita, ialah kemahiran kita nak capai. Tahap penguasaan kita ialah tahap 6, TP 6, berkomunikasi secara kreatif dan inovatif, aplikasi ketepatan dalam kehidupan. Okey, di sini kita akan terangkan tentang tugasan pembelajaran di mana kita akan sediakan tugasan untuk kita taksir pelajar kita sama ada mereka betul-betul telah mencapai tahap 6 yang kita hendak murid kita capai ataupun tidak. Okey, aktiviti ini berdasarkan kepada instrumen yang kita buat untuk menilai pelajar-pelajar kita. Contohnya di sini ialah kita gunakan strategi kita ialah small project big idea ataupun kuis ataupun main peranan ataupun permainan ataupun storytelling. Okey, kelima-lima ni adalah contoh aktiviti yang diperkenalkan oleh kementerian untuk digunakan oleh guru di sekolah. Okey, ini adalah cuma cadangan. Sekiranya ada aktiviti yang lain lebih baik, cikgu boleh guna. Okey, untuk mentaksir pelajar-pelajar. Okey, sekian, terima kasih.